Okey Tuan Haji. Ya, Hari ini tajuk yang cukup istimewa. baik. Saya nak mulakan dulu dengan Bloomberg. Hmm. Sebelum ini, seluruh rakyat Malaysia riuh rendah dengan Wall Street Journal Oh ya. yang berkaitan dengan Perdana Menteri juga, tapi Perdana Menteri ke-6 ketika itu. Hari Selasa tunggu berapa ribu kali? Berapa ribu kali, berapa ratus kali. Saya pada masa itu saya membuat catatan dan membuat pengumuman dari masa ke semasa. Tapi sampai ke sekarang yang dah beribu hari Selasa tak sampai-sampai. Kali ini pun ada juga terpalit dengan media antarabangsa. Kali ini bukan Wall Street Journal ataupun WSJ, namun Bloomberg. Bloomberg ini berpengkalan tak silap saya di Amerika juga. Okey. Dan ada juga cawangannya di sini. Pejabatnya di sini. Ini bukan kali pertama. Boleh saya katakan itu satu tomahan ke, fitnah ke, itu bukan bidang kuasa saya untuk menentukan fitnah ataupun tidak. Sekali. Kali ini yang paling kita rakyat Malaysia kebanyakan yang tidak boleh terima. Apabila beliau mengaitkan, Bloomberg mengeluarkan satu artikel dengan mengaitkan Perdana Menteri Malaysia, institusi kerusi Perdana Menteri itu dalam satu skandal rasuah. Kononnya. Salah guna kuasa. Jadi saya nak minta Tuan Haji memberi kefahaman lebih lanjut kepada saya dan juga seluruh penonton Inspirasi Channel. Apa sebenarnya Tuan Haji kaitan Bloomberg ni? Kali kedua dah ni, berani sungguh. Ya. Pertama sekali, saya rasa saya lebih selesa nak mengupas topik ini di Apa Kata Malaysia. Walaupun telah beberapa kali saya kupas isu ini di channel-channel lain ataupun video peribadi. Tapi apabila di Apa Kata Malaysia, saya tahu Saudara Fazli ni akan ada macam-macam soalan berapi nak berhangat supaya isu tersebut dirungkai dengan sepenuhnya. Pertama sekali, kalau kita nak cakap pasal isu Bloomberg, jangan kita lari pada topik asal dia. Topik asal dia bermula persekitaran awal bulan Mac tahun ini. Apabila media sendiri, bukan Bloomberg, mendedahkan bahawa seorang individu yang bernama Farhash Salvador yang kini diberi gelaran Datuk Seri oleh Kebawah Duli Sultan Kelantan telah pun dilaporkan oleh media telah pada masa itu membeli melalui sebuah syarikat lain sejumlah saham yang banyak dalam syarikat Hi-Tech Padu yang kemudiannya memperolehi projek atau tender berkaitan suatu perkhidmatan oleh kerajaan Malaysia. So, pada masa itu yang mengejutkan rakyat adalah ini sekitar bulan Mac 2024 Farhash telah pun dikenali sebagai seorang pegawai yang rapat dengan Anwar Ibrahim sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Fakta kita kena cakap dengan betul. Sebab selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri bulan November 2022, sememangnya lebih kurang 4 atau 5 minggu selepas itu, Farhash telah mengumumkan dia bersara daripada politik dan memberikan tumpuan kepada perniagaan. Tapi sejarah tidak boleh dipadamkan. Kaitan bertahun-tahun dia sebagai orang politik di dalam PKR dan pegawai yang rapat dengan Anwar tidak boleh dipadamkan. Itu hakikat. Walaupun mungkin dia bersara selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana. So apabila keluar berita tersebut di media tempatan, maka isunya yang berbangkit adalah pertama sekali, adakah Farhash memperolehi maklumat daripada sumber-sumber di keliling Perdana Menteri yang bukan saja Perdana Menteri, Menteri Kewangan juga, bahawa akan diperolehi tender oleh Hi-Tech Padu yang membolehkan dia berusaha membeli saham Hi-Tech Padu sehari sebelum diumumkan. Itu persoalannya pada masa itu. Kalau kaitannya dengan isu
jenayah adalah kalau betul ada sumber yang diperoleh, kalau maka dari segi jenayah korporat, jenayah pelaburan saham, ia dipanggil insider trading. Insider trading. Betul. Dan mana-mana pihak yang mendapat keuntungan atau membolehkan kesan kepada harga pasaran saham disebabkan maklumat dalaman insider trading, maka itu boleh menjadi jenayah. Boleh menjadi jenayah. Di mana pihak berkuasa security commission mempunyai bidang kuasa untuk menyelia dan mengambil tindakan. Banyak juga, ramai juga pengarah-pengarah syarikat, pegawai-pegawai syarikat yang tersenarai di bursa dibawa di mahkamah berkaitan dengan jenayah-jenayah insider trading. Ada yang didapati bersalah, ada yang didapati tidak bersalah. Tapi pokoknya mana-mana urusan penjualan dan pembelian saham yang berpandukan, bersandarkan kepada maklumat dalaman adalah potensi jenayah. Jenayah korporat, jenayah security, jenayah laburan, jenayah bursa. They call it insider trading. So itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula yang muncul pada masa itu, ya, sebab kita nak rungkai, yang muncul pada masa itu adalah kenapa Faraj tiba-tiba masuk dalam urusan korporat? Kenapa dia tiba-tiba mengumumkan nak jadi korporat? Sebab sebelum itu tak ada pun kita ketahui dia masuk dalam bidang perniagaan. Betul. Usianya pun masih muda, 30 lebih tak silap saya. Bukannya 60 lebih yang ada latar belakang perniagaan seperti beberapa pemimpin politik lain. Betul. So dari manakah dia mendapat wang ataupun dana bagi tujuan membeli saham tersebut? Kemudian bila kita lihat, apabila dia umumkan bersara daripada politik pada masa itu, dia telah ditawarkan menjadi pengerusi betul, dalam syarikat holding Winston Tan. Winston Tan, saya rasa setiap kali ada pemimpin dia dikaitkan sebagai kroni pemimpin. Kalau Winston Tan tak puas hati yang kenyataan saya, sila saman. Saya bagi pandangan apa yang orang kata. Boleh semak balik cetakan-cetakan media sebelum ni. Winston Tan sebelum saman, baca balik. Kalau tidak, awak rugi je saman saya. Kemudiannya, jadi orang fikir ni, kenapa Winston Tan nak lantik dia jadi pengerusi? Umur 30 lebih. Yang ketiganya, adakah kemungkinan beliau berpotensi menjadi kroni kepada Perdana Menteri Anwar? Kerana beliau sangat rapat dengan Anwar. Jangan kita lupa, reformasi yang dilaungkan oleh Anwar membersihkan lasuah di Malaysia satu perkara yang baik. Di mana kes-kes atau isu-isu 40 tahun dulu dikorek. Betul. Itu cerita yang kita pernah bincang. Jadi bolehkah kita tentukan 40 tahun lagi tidak ada kroni untuk mana-mana Perdana Menteri? Betul. Jadi ini 3 persoalan yang berbangkit pada masa itu. So apabila dibangkitkan oleh media, maka ramai individu termasuk orang politik dan bukan politik dan orang perundangan seperti saya dan beberapa pihak lain telah membangkitkan isu ini untuk penjelasan. Apa yang berlaku adalah siapa nama ni, Farhaj telah memberikan beberapa kenyataan beliau tapi tidak menjawab isu insider trading. Dia memberikan jawapan kononnya bahawa syarikat itu adalah milik Kebawah Duli Sultan Kelantan. Baik, milik Kebawah Duli Sultan Kelantan, apa kena-mengena dengan soalannya ada insider trading kepada awak? Awak tak menyentuh Sultan Kelantan. Dan sama ada Sultan Kelantan boleh membuat urus niaga saham atau tidak, itu di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan yang kita tak nak bincang sekarang. Betul. Tapi kenapa awak bangkitkan nama Sultan Kelantan? Nak perlindungan diraja ke? Mana jawapan kepada soal insider trading? Tidak ada. Dan beberapa hari selepas itu, beliau membuat pengumuman dia telah menjual sahamnya dalam high-tech padu. Itu kelakar. Jual tak apa, Fazli. Orang yang melabur dalam pelaburan saham bursa, antara orang yang melabur kadang-kadang untuk membuat untung yang melambung. Untung segera. Untung segera. Beli RM1, bila perkara itu naik RM1.50, jual. You dah buat 50% daripada pelaburan you dalam sekelip.
Itulah dia yang nak dielakkan insider trading. Sekejap. Sekali. Oh, bunyi. Sudah, First time je. Di sini ada gaul. Kalau kat office saya tak okey, dengar. sambung tadi. Boleh saya teruskan? Silakan. Ataupun kita nak main muzik? Teruskan. Baik. Jadi pokoknya di sini, apabila anda mengatakan anda jual, kelakar yang awak sentuh tadi, betul. Bermaksud awak beli untuk buat untung atas angin sebelum jual. Tapi dia masih tak menjawab. Sebelum awak jual, masa awak beli, adakah berpandukan kepada insider trading untuk awak jual kemudian? Tak jawab. Saya rasa Faraj kalau dia menonton program ni, sekarang awak nampak tak apa isu-isu yang berbangkit daripada kegopohan awak cuba mengelak menjawab yang hakikat dan bersandarkan kepada perkara-perkara yang tak berkait. Awak kena belajar macam mana nak membuat jawapan yang tuntas, tepat, yang padu supaya satu jawapan awak tak membangkitkan 87 soalan lain. Itu masalah. Jadi bila perkara itu berlaku, orang minta juga Perdana Menteri membuat kenyataan. Dan saya ingat lagi pada 26 Mac tak silap saya, pada masa itu, Anwar membuat kenyataan. Dia mengatakan, saya akan menyemak dengan Perbendaharaan Malaysia. Dan Perbendaharaan Malaysia adalah kementeriannya. Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan, dia Menteri Kewangan. Dan setelah menyemak, saya akan membuat kenyataan. Sejak pada itu, sampailah sekarang, tidak ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar. Dan ramai tanya pihak berkuasa. SPRM, adakah awak menyiasat bagaimanakah Faraj memperoleh dana? Adakah Security Commission menyiasat adakah insider trading terlibat dalam perkara ini? Berlaku di situ. Yes. Dan ada pihak yang membuat laporan polis dan laporan Suruhanjaya Security. Saya percaya Isham Jalil membuat laporan berkenaan sebagai seorang rakyat Malaysia untuk pihak berkuasa menyiasat. Bukan menuduh siasat. Sebab kita dan Anwar pun tidak mahu ada kronisme lagi. So kalau ada orang salah gunakan nama dia. Kalau Faraj, contohnya jika salah gunakan nama Anwar, Anwar kena dipelihara sebagai Perdana Menteri Malaysia. Betul. Bukan Anwar orangnya. Kerusi Perdana Menteri. Kena dipelihara. Supaya tidak ada Perdana Menteri 40 tahun lagi nak korek balik kes 40 tahun sebelum itu. Seperti mana Anwar buat berkaitan dengan Tun Daim dan yang lain. Betul. Logika apa yang Isham Jalil buat. Dan begitu juga pihak-pihak berkenaan telah membuat kenyataan. So, senyap, sunyi, sepi. 6 bulan. 26 September. Cukup 6 bulan kemudian Bloomberg keluarkan kenyataan. Betul. Tiba-tiba Bloomberg mengatakan melalui sumber, 3 sumber dari SPRM. Kononnya mengatakan kepada Bloomberg bahawa Anwar Ibrahim telah kononnya mengarahkan SPRM untuk tidak menyiasat Faraj. Ini satu dakwaan yang cukup berat. Sebab bila awak mengatakan seorang Perdana Menteri, terutama Perdana Menteri Malaysia yang melaungkan reformasi terhadap salah guna rasuah, salah guna kuasa, kronisme, dituduh kononnya masuk campur secara salah untuk mengarahkan. Sebab kita dah pernah berbincang, tanggungjawab pihak berkuasa tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif, Perdana Menteri atau mana-mana. Banyak kita dah sentuh. Itu isu kedaulatan undang-undang. Itu dakwaan Bloomberg. Betul ke dakwaan tersebut? So bila dakwaan itu dibuat, tidak ada kenyataan yang keluar melainkan pada keesokan hari SPRM mengatakan kami nafikan. Ada apa-apa arahan daripada Perdana Menteri ataupun pejabat Perdana Menteri. Baik, SPRM menafikan. Anwar dan pejabat Perdana Menteri keluarkan kenyataan lusanya. 2 hari lepas itu. Merujuk kepada kenyataan SPRM, merujuk kepada laporan Bloomberg, menafikan perkara yang sama. Pokoknya, adakah penafian kosong memadai di kerusi Perdana Menteri? Dan yang keduanya yang lebih penting, macam yang saudara Fazli telah sentuh dengan tepat, ini kali kedua Bloomberg keluarkan dakwaan mengaitkan Perdana Menteri dengan satu berita yang besar kemungkinan palsu. Jangan kita lupa, pada tempoh Mac, April tersebut,
berita Bloomberg pada masa itu adalah berkaitan kasino di Forest City. Ya, betul. Di mana didakwa kononnya ada satu makan tengah hari di antara Perdana Menteri, wakil daripada peniaga-peniaga rakyat Malaysia keturunan Cina yang mempunyai kaitan dengan kasino dan nak minta untuk dibuka kasino di Forest City. Pada masa itu pun penafian demi penafian. Bila orang minta Anwar mengambil tindakan terhadap Bloomberg pada masa itu, dia diam. Dia suruh orang lain pula ambil tindakan. Boleh rujuk balik laporan. Saya ingat lagi saya pernah buat komen perundangan berkaitan perkara itu, tak perlu saya ulang di sini. So, ini kali kedua. Pada masa itu pun apa yang dilakukan dipanggil pemberita-pemberita Bloomberg yang berpengkalan di sini untuk mengambil kenyataan, keterangan. Itu saja. Ada apa-apa tindakan dibuat? Pun sunyi sepi sampai sekarang. Kita tidak tahu ada tak pihak polis mengambil tindakan. Tidak ada. Tidak ada pengetahuan. So, takkanlah kita biarkan lagi media antarabangsa yang sama, Bloomberg. Betul. Apa namanya, mengeluarkan suatu dakwaan palsu terhadap Perdana Menteri jika ia palsu. Sebab itu ramai telah bangkit pada 26 September yang lalu, 27, 28 dan seterusnya mengatakan perkara ini bukan isu tentang pihak polis menyiasat. Pihak polis menyiasat jika ada salah laku jenayah, salah campur tangan dalam mengarahkan pihak SPRM, kena siasat Perdana Menteri. Tapi kalau dikatakan dakwaan Bloomberg itu salah, maka Perdana Menteri itu perlu bersihkan namanya melalui tindakan undang-undang peribadi. Iaitu undang-undang fitnah. Civil. Sebab salah laku adalah satu perkara negatif. Adalah satu jenayah. Kalau kita ingat, pernah saya memfailkan tindakan bagi pihak negarawan Tun pada tahun 2017 terhadap Najib Razak. Kerana dikatakan beliau telah pun menyalahgunakan perjawatanan sebagai Perdana Menteri berkaitan isu 1MDB tersebut. Ya. Jadi kalau ada salah laku, ia negatif. Sampaikan orang boleh saman terhadap Perdana Menteri yang salah guna kuasa. Di sini pun sampaikan orang boleh kalau ada salah penjawatanan. Tapi Anwar dan SPRM menafikan. Jadi kita terimalah dulu apa Perdana Menteri cakap. Tapi kalau tindakan lanjut diambil, barulah kita boleh terima penafian Perdana Menteri. Sebab itulah Perdana Menteri wajib dalam hal keadaan kali kedua ni mengambil tindakan fitnah. Dan tindakan fitnah tidak diambil. Jika saya boleh rujuk baru-baru ini, baru minggu ini, Saudara Fazli dan para penonton, di Parlimen semasa soal jawab Perdana Menteri hari Selasa 15 hari bulan Oktober yang lalu. Hari Senin. Selasa. Hari Selasa. Okey. Telah dibangkitkan perkara ini oleh Pasir Mas. Betul. Dan apabila ditanya, dia kata kerajaan pihak berkuasa sedang menyiasat. Itu bukan jawapan yang betul. Soalannya adalah apakah tindakan yang akan diambil tentang dakwaan palsu Bloomberg kalau palsu. Dan dakwaan itu terhadap kerusi Perdana Menteri. Maka sewajibnya Perdana Menteri dalam kapasiti nama dia perlu mengambil tindakan sivil. Macam saya cakap tadi, pihak berkuasa tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan peribadi. Apa guna pihak berkuasa nak siasat apa? Nak siasat apa? Nak siasat kepalsuan. Kalau palsu, itu bukan urusan pihak polis. Urusan peribadi saman fitnah. Oh, itu tidak ada. Dia ada satu kategori yang dipanggil fitnah jenayah. Jenayah, betul. Tapi dalam keadaan ini, kalau awak nak kata fitnah jenayah, dia lebih terdorong kepada Anwar mengambil tindakan undang-undang sivil. Barulah meyakinkan pihak berkuasa, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah saman sivil. Sekarang kita kena siasat dengan mendalam. Palsu atau tidak, dan mengambil tindakan terhadap pihak yang berpengkalan di sini, Bloomberg, wakil mereka di sini. Kita panggil untuk siasatan. Tapi apabila awak tak mengambil tindakan dan awak menjawab bahawa pihak polis sedang menyiasat, dia memanglah siasat, itu hal dia orang. Tapi hal awak, kerusi Perdana Menteri adalah kerusi
kepimpinan pentadbir urus negara yang tertinggi. Rakyat perlu menghormati kursi tersebut. Betul, setuju. Dan rakyat perlukan orang luar menghormati kursi tersebut. Ini maruah negara. Maruah negara, maruah rakyat. Ha-ha. Jadi Perdana Menteri yang telah ditohmatkan bukan kali pertama, kali kedua, wajib mengambil tindakan untuk membersihkan nama dia. Bukan nak minta pampasan, jangan pula ada orang pentaksub yang mengatakan Anwar tak perlukan duit Bloomberg. Kita tahu Anwar tak perlukan duit Bloomberg, dia ada duit lain. Kita pun tahu. Gaji boleh tak ambil. Tak apa, baik hati. Tapi pokoknya rakyat perlu nama Perdana Menteri di kerusi Perdana Menteri itu dibersihkan. Dan memandangkan dia adalah Perdana Menteri, maka dia yang perlu bersihkan nama itu. Di situlah dia isu pokok utama tentang jawapan dia di Parlimen tidak mencukupi. Saya telah, sebelum soalan lanjut daripada Saudara Fazli, saya telah ditanya oleh pemberita beberapa hari sebelum Parlimen. Cukup tak kalau Perdana Menteri memberi penjelasan di Parlimen? Saya kata tidak. Dia masih satu jawapan yang dia nak beri sama dalam bentuk penafian. Satu-satunya cara untuk mengukuhkan penafian adalah mengambil tindakan sivil. Undang-undang ni cukup luas, cukup cantik. Banyak lorongan, banyak avenue yang ada. Dan avenue fitnah perlu diambil. Dan di sini, kalau dia mengambil tindakan fitnah, satu lagi saya nak sentuh. Ada yang kata, buat apa dia nak bazirkan kerja peguam negara. Itu fahaman yang salah. Salah. Saya nak celah sikit. Silakan, untuk Haji sambung. Saya masih teringat aja 2017 bagaimana pemimpin-pemimpin di sekeliling Anwar Ibrahim itu sendiri dalam Pakatan Harapan, Perli, Najib Razak, Pasal tak saman, pasal tak saman. Kini pemimpin-pemimpin yang sama juga diam, sepi, membisu. Adakah inilah politik retorik yang dikatakan retorik, Haji? Apa pandangan Haji? Kan sebelum ni saya dah banyak menyatakan, saya dah hilang hormat kepada orang politik. Kecuali seorang yang berada di Parlimen, Hassan Karim Pasir Gudang. Jadi saya tidak nak masuk dalam urusan retorika politik. Tapi ada perbezaan sedikit antara Najib dengan Anwar. Najib tidak saman beribu minggu, beribu selasa tentang satu perkara. Wall Street Journal sekali membuat laporan. Anwar dua perkara. Betul. Dua kali Bloomberg buat keputusan. Jadi kalau nak bandingkan kewajipan, kewajaran mengambil tindakan, semestinya lah kalau dua kali orang dah cakap palsu. Lagi penting awak ambil tindakan sekarang. Betul. Kali pertama awak mungkin kasih can dalam bahasa pasarnya. Kali kedua dah melampau. Tapi Najib sekali saja. Itu perbezaan Najib. Jadi siapa yang mengatakan, sesiapa daripada penyokong, pegawai Anwar yang mengatakan pada masa itu Najib wajib ambil tindakan, sekarang ni mereka patut berhadapan dengan Anwar mengatakan, Anwar, awak wajib ambil tindakan. Kalau tidak, awak sendiri hilang kredibiliti nak jadi penyokong Perdana Menteri. Betul, saya setuju sangat-sangat. Kerana bukan kali pertama, tetapi kali kedua, bila kita biar juga mungkin berlaku kali ketiga, kali keempat dan seterusnya. Sambung lagi Haji, tadi yang Haji berhenti tadi tu. Ya. Apakah perbezaan atau kenapa saya mengatakan pandangan ramai orang mengatakan buat apa, buang masa pejabat peguam negara ambil tindakan adalah salah. Kerana tindakan fitnah peribadi, Anwar perlu ambil peguam peribadi swasta dia sendiri. Peguam negara tidak boleh memfailkan tindakan saman fitnah swasta bagi pihak Anwar. Sebab itu, apabila Najib Razak disaman salah guna jawatan pada tahun 2017, beliau tidak, to be fair to him, untuk berlaku adil kepada Najib, dia tidak mengambil perkhidmatan pejabat peguam negara. Sebab tuntutan adalah awak telah salah guna jawatan Perdana Menteri. Bagaimanakah awak nak jawab tuntutan itu melalui peguam negara? Peguam negara cuma membela penggunaan betul jabatan Perdana Menteri, bukan penggunaan salah. Faham. Jadi to be fair, Najib telah mengambil peguam swasta, Tuan Hafar Rizal untuk menjadi peguam dia.
boleh check rekod, itu adalah faktanya, hakikat. Jadi di sini Anwar perlu mengambil peguam yang pernah mewakili beliau ataupun mana-mana peguam lain untuk mengambil tindakan. Pejabat peguam negara tidak diganggu. Tapi di parlimen dia mengatakan pihak berkuasa sedang menyiasat. Untuk peguam negara mengambil tindakan. Adakah itu bukan satu lagi cabang ranting ke arah salah laku kuasa, salah guna kuasa? Saya serahkan untuk berhentikan perkara itu untuk sementara. Cuma berbalik kepada isu Bloomberg. Sebab itulah sebagai rakyat Malaysia, Saudara Fazli, saya, yang lain termasuk penonton, perlu mengambil perkara ini sebagai satu perkara serius. Betul. Tidak cukup untuk kita mendengar penafian Perdana Menteri. Tidak cukup kita menerima pandangan atau penafian SPRM. Tetapi perlu ada tindakan saman sivil oleh Perdana Menteri sekiranya betul Anwar berpegang bahawa itu adalah laporan palsu. SPRM pula tidak perlu saman sebab dakwaan adalah Anwar yang paksa atau suruh SPRM jangan siasat. Bukan SPRM suruh polis jangan siasat. SPRM suruh pegawai mana jangan siasat. Tidak. So, dakwaan berkaitan salah laku terhadap siapa? Terhadap SPRM ke? Terhadap Anwar. Anwar. Pokoknya, puncanya. Dan apabila SPRM ikut, barulah SPRM salah tanggungjawab, melakukan tanggungjawab yang tidak menyasar. Jadi puncanya di sini adalah kerusi Perdana Menteri. Ya, bukannya pihak lain. Jadi bagi saya perkara seperti ini tidak boleh disenyapkan. Betul. Tidak boleh disapu, diletakkan di bawah karpet. Kerana macam yang Saudara Fazli kata, kali pertama tak dibuat apa, sudah sampai 6 bulan kemudian kali kedua. Kita nak tunggu sampai kali ke-87. Betul. Baru kita nak bergerak. Malulah sikit. Berani kerana benar. Tapi takut kerana salah. Okey. Puas saya dengar. Akhir kata tentang Bloomberg ni, sekiranya lah Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mengambil satu saman fitnah berkaitan dengan isu Bloomberg ini, maka rakyat tidak boleh disalahkan untuk menimbulkan persepsi di minda rakyat bahawa apa yang dilaporkan oleh Bloomberg tu besar kemungkinan adalah betul. Dan kalau itu persepsinya, bukankah itu mencacatkan segala usaha Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk buat reformasi ke arah integriti? So, bagaimana anda sendiri tak menyokong usaha reformasi? Agenda yang anda buat. Agenda anda sendiri. Anda kena ambil tindakan selari dengan laungan retorika anda setiap saat, bukan setiap hari. Itu kewajipan Anwar. Otherwise, Anwar, your inaction, kegagalan anda akan menjerat diri awak sendiri di minda rakyat yang matang. Bukan pentaksub politik. Sekian. Okey. Puas kepada anda semua yang sering bertanya supaya apa kata Malaysia ini diadakan segera kerana nak dengar tajuk-tajuk semasa dari sudut perundangan dan perlembagaan. Hari ini saya yakin anda semua puas mendengar tentang Bloomberg. Apa isu sebenarnya Bloomberg? Saya rakyat Malaysia, Tuan Haji rakyat Malaysia, penerbit dan kru di sini juga rakyat Malaysia. Anda juga di luar sana pun rakyat Malaysia. Ini rakyat Malaysia tapi mamak Kerala, mamak Tamil Nadu ataupun mamak Gujarat. Tak kisah. Rakyat Malaysia. IC Biru. Lepas. Melayu perlembagaan. Ya. Jadi tuan-tuan, kita sayangkan kerusi Perdana Menteri. Tak kisah siapa pun Perdana Menteri. Bukannya kira Ismail Sabri ke, Muhyiddin ke, Tun Mahathir ke, Anwar Ibrahim ke, Najib Razak ke, kerusi Perdana Menteri. Kita tak nak media-media antarabangsa mempelekehkan, memperkotak-katikkan dengan sewenang-wenangnya kerusi Perdana Menteri itu. Tak kira lah siapa yang duduk atas kerusi itu.
Tetapi apa yang dilakukan Bloomberg, siap sebut nama lagi. Nama secara terus. Bukannya dia tulis dalam artikel itu Perdana Menteri Malaysia. Mungkin Perdana Menteri ke-6 ke, ke-7 ke, ke-10 ke, ke-2 ke. Tapi dia sebut nama Anwar Ibrahim. Jadi, apa yang kita persoalkan, apa yang kita tanya dengan harapan sekali, seperti mana kata Tuan Haji, okey, bagi Chan, kata orang Penang. Kali kedua, sepatutnya tak boleh bagi Chan. Kalau di Penang, mereka kata sekali sekala, dua kali, tiga kali naik atas kepala. Dan kala-kala itulah yang mewarnakan corak hidup anda. Iya. Itu adalah petikan daripada guru bahasa Malaysia saya, Cikgu Syariah. Assalamualaikum, Cikgu. Cikgu Okey, ni nak kena batah balik. Bikin nostalgia zaman, kena ada satu tajuk ni. Zaman-zaman sekolah ni. Okey tuan-tuan.